Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan PAS Hulu Selangor kerana terus memberi gerakan, dorongan dan menyediakan channel untuk saya berkongsi sedikit pengalaman yang ada tentang ekonomi di peringkat SPM. Jadi pada kali ini adalah siri 2 program Bantu Murid, yang mana program ini saya mengemukakan soalan-soalan berdasarkan kepada isu-isu semasa dan jawapannya adalah jawapan yang boleh dikatakan sebagai kebat. Jadi untuk kali ini kita seperti biasa sama-sama melihat bahan yang saya sediakan melalui share screen saya ini. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, kita namakan siri 2 Bantu Murid SPM, Ekonomi SPM. Jadi kita mulakan dengan sama-sama melihat soalan yang saya sediakan. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah iltizam untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Jadi sumber stimulus ini sumbernya adalah daripada UBASY, daripada My Government. Soalannya, jelaskan kesan daripada wawasan tersebut. Wawasan tersebut di sini ialah wawasan kemakmuran bersama yang dijelaskan dalam stimulus ini. Jadi jelaskan kesan daripada wawasan tersebut terhadap ekonomi Malaysia. Jadi bila kita kata ekonomi Malaysia ini, diluas jawapannya meliputi kesan kepada kerajaan, kesan kepada pengeluar, kesan kepada pengguna contohnya. Ya. Jadi 6 markah. Jadi kita terus melihat kepada idea jawapan soalan ini. Okay. Kesan sesuatu dasar kerajaan seperti yang kita lihat tadi, iaitu dasar wawasan kemakmuran bersama 2030. Ya, itu dasar kerajaan. Jadi kesan suatu dasar kerajaan terhadap ekonomi Malaysia. Yang biru ni kesan maknanya kita mulakan dengan kesan kepada kerajaan. Okay? Sebab bila kita kata kesan kepada ekonomi negara, dia meliputi kerajaan juga. Okay? Okay. Tapi kalau dikata kesan pada kerajaan, kita masukkan kerajaan sahaja. Okey. Yang pertama, keupayaan kerajaan memberi bantuan meningkat. Dengan adanya dasar tersebut, keupayaan kerajaan memberi bantuan meningkat. Yang kedua, mendidik masyarakat berbelanja secara berhemah. Berbelanja sini, betul kan? Mendidik masyarakat berbelanja secara berhemah. Jadi kita tak mau jawapan yang umum. Contohnya kerajaan beri bantuan. Macam tu tak mau ya. Sebelum ni pun kerajaan beri bantuan, tapi kita nak dengan adanya dasar kemakmuran bersama tersebut, maka
berlaku keupayaan kerajaan memberi bantuan meningkat. Mesti ada perubahan dekat situ. Ada perubahan ekonomi negara itu meningkat. Mendidik masyarakat berbelanja. Sebelumnya pun masyarakat dididik berbelanja. Jadi lebih berhemah, cara berhemah. Sebelum ni masyarakat berbelanja juga. Tapi untuk wawasan kemakmuran bersama ni, kita nak bawa masyarakat berbelanja lebih berhemah. Mungkin mendahulukan keperluan ke. Dalam keadaan ekonomi yang begini, mungkin kita kurangkan beli barang mewah, kurangkan berbelanja untuk barang kehendak contohnya. Jadi itu berbelanja berhemah. Menyusun semula ekonomi. Maknanya kerajaan menyusun semula ekonomi, contoh menyusun subsidi kepada sasaran yang betul. Bukan maknanya subsidi ini bantuan kerajaan kepada golongan sasar yang betul. Menstabilkan keadaan ekonomi. Ataupun kalau calon jawab mengurangkan inflasi. Ataupun mengurangkan kemelesetan. Jadi tengoklah apa yang berlaku. Jadi mungkin keadaan katalah pandemik COVID ini menyebabkan berlakunya inflasi. Maka dengan wawasan kemakmuran bersama itu, perubahannya ialah kurangkan kerajaan berjaya kurangkan inflasi dengan dasar kerajaan tersebut. Ataupun secara umumnya kita bersebut kerajaan berjaya menstabilkan keadaan ekonomi contohnya. Mungkin dalam situasi lain kalau berlaku kemelesetan, kerajaan buat sesuatu dasar, kerajaan buat suatu tindakan, maka kita boleh kata kerajaan dapat mengurangkan kemelesetan. Itu contoh. Tapi ideanya ialah keadaan ekonomi, stabilkan keadaan ekonomi. Okay. Okey. Seterusnya, meningkatkan keupayaan membayar hutang. Ataupun kerajaan dengan wawasan kemakmuran bersama itu cuba mengurangkan hutang negara. Meningkatkan keupayaan membayar hutang. Ini pun dasar kerajaan biasanya ada kaitan dengan membayar hutang negara. Melaksanakan atau menambah projek pembangunan luar bandar ataupun desa. Menambah projek pembangunan luar bandar atau desa ini dapat mengurangkan jurang antara bandar dan luar bandar. Ini pun perkara melaksana menambah ni maknanya perubahan. Dia punya ideanya ialah projek pembangunan luar bandar atau desa. Jadi dengan idea projek pembangunan luar bandar dan desa ni, maka kerajaan bila tambah atau laksanakan, maka dia dapat memberi kesan kepada ekonomi negara. Seterusnya menambahkan peluang pekerjaan atau boleh juga tulis mengurangkan pengangguran ataupun buat dalam satu ayat. Kerajaan dapat menambahkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan pengangguran. Peluang pekerjaan pengangguran ni idea kesan kepada ekonomi. Tapi dengan dasar tersebut mesti ada perubahannya, menambah peluang pekerjaan, mengurang pengangguran. Mesti ada perubahan tu, mesti ditunjukkan Sebagai kesan ni perubahan daripada sesuatu dasar. Tak boleh kata wujud peluang pekerjaan, sebelum ni pun wujud peluang pekerjaan juga. Tapi makna mungkin dia menambahkan lagi peluang pekerjaan yang wujud. Yang sebelum ni wujud juga. Jangan yang umum sangat jawapan. Okey, seterusnya melancar dan memantapkan pentadbiran negara. Pentadbiran negara idea. Melancar dan memantapkan ini adalah dengan wawasan kemakmuran bersama, maka kerajaan dengan dasar tersebut dapat melancar dan memantapkan pentadbiran negara. Pentadbiran negara idea dan melancar dan memantapkan ini ialah kesan daripada dasar kemakmuran bersama tersebut.
mengukuhkan hubungan antara rakyat dengan kerajaan. Hubungan antara rakyat dan kerajaan, idea mengukuhkan hubungan. Ini adalah perubahan atau kesan, kesan sesuatu dasar ataupun sesuatu tindakan kerajaan. Keselamatan dan keselesaan rakyat terjamin, teguh dan kuat. Keselamatan dan keselesaan rakyat ni adalah idea, terjamin, teguh dan kuat ni ialah kesan dia. Okay. Masa depan negara lebih baik ataupun cemerlang. Masa depan negara adalah idea, lebih baik, lebih cemerlang adalah lebih baik, lebih cemerlang ni ialah kesannya. Menaikkan imej kerajaan ni ialah idea, menaikkan adalah kesannya. Okey, kita tengok pula kesan sesuatu dasar kerajaan tadi, sebab dia kesan pada ekonomi negara. Tadi kita dah tengok kesan kepada kerajaan, sekarang kita tengok kesan kepada rakyat atau masyarakat secara umum. Okey. Okay, dengan dasar wawasan kemakmuran bersama tersebut, okey, kesannya ada kesan pada harga barang. Macam mana? Harga barang terkawal ataupun mungkin kita boleh tulis harga barang akan menurun. Kalau sekiranya dasar wawasan bersama tersebut berjaya, maka kesannya harga barang jadi terkawal atau harga barang akan menurun. Harga barang ni idea untuk masyarakat umum lah. Dan terkawal atau menurun ni ialah kesannya. Beban ataupun kos hidup, kesannya kurang. Perubahan atau kesannya kurang. Apabila terlaksananya dasar kerajaan tersebut. Kuasa beli atau permintaan naik. Kuasa beli permintaan, idea naik ialah kesan. Dan taraf hidup ialah idea, meningkat ialah kesannya. Seterusnya, tabungan meningkat, tabungan masyarakat, tabungan rakyat akan meningkat. Tabungan, idea, meningkat ialah kesannya. Pinjaman atau hutang individu berkurang. Pinjaman atau hutang individu ni adalah idea. Idea daripada yang kita idea lah. Yang kita bila nak bincangkan kesan, idea dia. Tapi kesannya ialah berkurang. Perbelanjaan individu, idea. Maka meningkat ini adalah kesannya. Penggunaan barang kehendak atau barang mewah meningkat. Adalah penggunaan barang kehendak atau mewah ni adalah idea, meningkat tu bertambah. Mungkin kesan daripada kuasa beli naik tadi, pendapatan meningkat. Mungkin ada kesan pada barang kehendak, barang mewah yang mungkin waktu pandemik tak dapat digunakan sebab tak ada kerja, tak ada pendapatan, kurang pendapatan semua. Tapi bila pandemik ni dapat dikurangkan dengan wawasan, dia punya kesan pandemik ni dapat dikurangkan dengan wawasan kemakmuran bersama tersebut, maka penggunaan barang kehendak, barang mewah boleh meningkat. Okey. Kesan seterusnya ialah penggunaan barang bawahan berkurang. Mungkin masa pandemik banyak guna barang murah, barang bawahan. Tapi bila dah ada pendapatan, mungkin berkurang penggunaan barang bawahan. Keuntungan firma bertambah. Ini saya letak warna lain sekarang. Yang tadi kita kata yang biru-biru ni ialah kesan kepada pengguna, individu. Ini kesan pada firma pula. Keuntungan firma bertambah. Sebab kuasa beli tinggi, permintaan tinggi ni, jualan meningkat, jadi maknanya untung firma bertambah. Bayaran cukai meningkat bagi firma. Jualan atau hasil jualan meningkat bagi firma. Okay. Penggunaan sumber atau guna tenaga meningkat bagi firma. Meningkat. Keluaran bertambah. Keluaran bertambah. Keluaran idea bertambah kesannya. Penawaran bertambah juga. Seperti sebelum ni saya dah pernah terangkan ada beza di antara keluaran dengan penawaran. Pelaburan meningkat. Pelaburan meningkat. Mungkin hasil daripada keluaran dan penawaran yang bertambah, maka
firma akan meningkatkan pelaburan dengan cara membesarkan saiz pengeluaran, memperbanyakkan cawangan dan sebagainya. Ya, okey. Kita lihat soalan yang sama, stimulus yang sama, wawasan kemahiran bersama 2030 ni. Stimulus yang sama, ramalkan kesan atau faedah atau manfaat daripada wawasan tersebut kepada anda sebagai rakyat Malaysia. 6 markah. Jadi, tadi kesan kepada ekonomi negara. Dekat kesan pada ekonomi negara tu kita boleh jawab. Kalau soalan tanya kesan pada kerajaan, kita pilih yang kerajaan saja dalam jawapan yang tadi. Kalau kesan kepada pengguna, kita pilih yang pengguna saja. Kalau kesan kepada firma atau pengeluar, kita pilih yang idea yang berkaitan dengan firma saja ataupun pengeluar saja. Yang sekarang anda, maknanya anda sini pengguna. Anda ini biasa pengguna. Jadi ramalkan kesan ataupun ramalkan faedah atau ramalkan manfaat daripada wawasan tersebut, ini wawasan kemahiran bersama ni, kepada anda sebagai rakyat Malaysia. 6 markah. Ni. Pendapatan saya meningkat. Ideanya pendapatan saya, kesannya kita ramalkan meningkat. Ya. Kuasa beli atau permintaan saya bertambah. Ini ramalan kita. Ramal kita bertambah. Perbelanjaan atau penggunaan barang atau perkhidmatan meningkat. Ya. Jadi ideanya perbelanjaan, penggunaan barang dan perkhidmatan yang kita ramalkan meningkat. Taraf hidup kita ramalkan naik. Tabungan kita ramalkan bertambah. Jadi sini kena letak sekurang-kurangnya 1, 2 atau semua letak pun lagi bagus. Perbelanjaan penggunaan barang perkhidmatan saya meningkat, taraf hidup saya akan naik, tabungan saya akan bertambah, pun boleh begitu. Ya. Kepuasan daripada penggunaan barang dan perkhidmatan meningkat. Ya. Kepuasan ni idea meningkat ni diramalkan meningkat pesannya. Pinjaman atau hutang saya berkurang. Ya, pinjaman atau hutang ni adalah idea, berkurang ni ialah yang kita ramalkan kesannya. Pelaburan saya bertambah, aset atau harta saya bertambah. Ya, aset atau harta ni termasuklah rumah dan sebagainya. Ya. Pelaburan ni mungkin saham, ya, contohnya. Ya. Aset, harta ataupun harta saya bertambah, mungkin rumah, kereta dan sebagainya. Hubungan kekeluargaan bertambah erat. Ya. Jadi ada kesannya bila pandemik, contohnya bila ada keluarga yang ketua keluarganya kehilangan pendapatan, mungkin akan menimbulkan ketegangan rumah tangga contohnya. Ya. Tetapi dengan ada kesan, kalau sekiranya wawasan kemahiran bersama tersebut berjaya, kerajaan laksanakan, mungkin dia ada kesan kepada hubungan kekeluargaan rakyat Malaysia, ya, di mana mungkin bertambah erat. Ya. Mungkin mampu beli rumah, mampu membeli barang keperluan, ya, untuk anak, untuk isteri. Apatah lagi dengan mampu membeli barang kehendak dan juga barang mewah, maka dia ada hubungan dengan boleh meningkatkan hubungan kekeluargaan tambah erat. Bebanan kehidupan akan berkurang. Begitu juga kepada satu lagi soalan, iaitu Persatuan Nelayan juga bergerak aktif melaksanakan beberapa projek ekonomi, antaranya ternakan, akuikultur, agropelancongan, pemprosesan hasil perikanan dan tangkapan ikan. Jadi semua stimulus ni adalah ubah suai wawancara pengerusi LKIM. Jelaskan kesan tindakan persatuan tersebut kepada pengguna. Ya. Apa sini kita baca kesan tindakan persatuan tersebut. Apa tindakan persatuan tersebut? Ya. Apa tindakan persatuan tersebut? Okay. Okay.
Persatuan nelayan bergerak aktif melaksanakan beberapa projek ekonomi. Ini tindakan dia lah. Bergerak aktif melaksanakan beberapa projek ekonomi. Ini contoh projek ekonomi: akuakultur, agropelancongan, pemprosesan perikanan dan tangkapan ikan. Tapi maknanya tindakan persatuan tersebut ialah bergerak aktif melaksanakan beberapa projek ekonomi. Jelaskan kesan tindakan persatuan tersebut kepada pengguna. Pengguna maknanya jawapan kita spesifik kepada pengguna saja, 5 markah. Okay, tindakan persatuan mempelbagaikan produk kepada pengguna. Okay, yang pertama, pelbagai pilihan barang ataupun pelbagai pilihan perkhidmatan. Ya. Maknanya dia mesti ada kesan pelbagai. Sebelum tu kita ada pilihan juga. Kita ada pilihan barang, kita juga ada pilihan perkhidmatan. Sebelum itu, sebelum tindakan persatuan. Tetapi bila kerajaan persatuan bertindak mempelbagaikan aktiviti ekonomi itu, maka kita pengguna boleh pelbagaikan lagi. Memperbanyakkan pun boleh. Memperbanyakkan pilihan. Pelbagaikan pilihan. Memperbanyakkan pilihan. Menambahkan pilihan pun boleh. Ya, pelbagai kita boleh tulis di sini, tapi mesti dia ada menunjukkan ada kesan. Pilihan barang dan perkhidmatan ni idea. Kualiti barang atau perkhidmatan meningkat. Kualiti barang atau perkhidmatan ni idea, meningkat ni ialah kesan daripada tindakan persatuan. Memenuhi kehendak atau cita rasa ni cita rasa pengguna. Memenuhi ini atau meningkatkan pun boleh, menambahkan lagi pun boleh, penggunaan barang kehendak contohnya, atau meningkatkan cita rasa pun boleh, memenuhi pun bolehlah, ya, di situ. Kepuasan mungkin boleh meningkatkan kepuasan, boleh memaksimalkan kepuasan, ya. Mungkin dengan duit yang ada, kita mampu pilih yang terbaik sebab ada banyak pilihan. Bila kita buat pilihan, biasanya dia boleh memaksimalkan kepuasan dengan perbelanjaan yang kita ada. Ya, boleh juga kalau tak ada memaksimalkan kepuasan, meningkatkan kepuasan boleh. Ya. Seterusnya menikmati harga lebih murah. Ya, bila banyak produk, banyak barang yang dikeluarkan, mungkin produk perikanan menikmati harga yang lebih murah, kos sara hidup akan berkurangan dan taraf hidup akan meningkat. Ini contoh. Kalau kita lihat, ya, yang ini 1, 2, 3, 4, ini 3, 7. Ya, kita nak 5 markah. Ini contoh. Sebenarnya ada lagi. Ya, mungkin idea-idea yang lain boleh ditambah lagi. Tapi ini contoh. Ya, contoh kita kemukakan idea bila soalan ni tanya kesan sesuatu tindakan tu kepada pengguna. Ya, pengguna. Jadi ini idea untuk pengguna. Okey, bagaimana pula soalan yang sama, stimulus yang sama, jelaskan kesan tindakan persatuan tersebut kepada pengeluar pula. Pengeluar tadi pengguna. Jadi dekat pengeluar ni kalau kita jawab pengguna, salahlah. Kita mesti jawab kesan pada pengeluar. Okay, keluaran meningkat. Keluaran ni konsep untuk pengeluar. Keluaran semakin meningkat, akan meningkat, boleh bertambah, boleh. Ya, kos pengeluaran ataupun kos purata menurun. Ya, ini ada kesan bila keluaran banyak, semakin banyak keluaran boleh menyebabkan kos pengeluaran atau kos purata menurun. Penawaran meningkat, hasil jualan bertambah. Ini semua konsep-konsep idea, idea ya, untuk keluaran. Jangan bila kita jawab kesan kepada pengeluar, kita punya idea sini idea yang berkaitan dengan pengguna. Ya, salah. Ya, mesti idea konsep idea dia berkaitan dengan macam keluaran ni idea untuk pengeluar. Ya. Kos pengeluaran, kos purata ni pun untuk pengeluar. Penawaran juga ada kaitan dengan
untuk konsep ataupun idea untuk pengeluaran. Hasil jualan bertambah. Untung meningkat. Untung juga ada kaitan dengan pengeluar. Pelaburan juga ada kaitan dengan pengeluar, bertambah. Ya, sini dah ada 6. Okey. Kemudian kesan yang lain juga ialah risiko meningkat. Ya. Berkembang aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D ataupun pertambahan nilai tambah ataupun inovasi semakin maju. Ya. Pertambahan nilai tambah ni mungkin barang-barang, mungkin faktor-faktor pengeluaran dijadikan barang separuh siap, jadi barang siap. Contoh hasil perikanan yang ditangkap tu diproses, mungkin jadi keropok dan sebagainya. Itu makna nilai tambah. Imej pengusaha atau pengeluar bertambah baik. Ya. Bertambah baik. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, angka ekspor negara untuk tempoh 10 bulan pada tahun 2021 melebihi jumlah keseluruhan ekspor tahun lalu, makna tahun 2020, berjumlah 983.8 bilion ringgit Malaysia. Ya. Jadi maknanya ekspor negara tahun 2021 ni, ya, dengan lain kata kita senang dia, kita faham ekspor negara tahun 2021 lebih besar atau melebihi jumlah ekspor tahun lalu, tahun 2020. Itu secara ringkasnya begitu. Jelaskan kebaikan daripada angka ekspor negara sedemikian. Jadi angka ni kita kena tengoklah, kena angka ekspor. Kalau kita setakat baca soalan, jelaskan kebaikan daripada angka ekspor negara sedemikian, kita tak tahu. Ya, jadi bila kita dah baca, kita teliti, kita analisis, angka ekspor negara 2021 melebihi jumlah keseluruhan ekspor tahun lalu. Maknanya ekspor meningkat. Jadi jelaskan kebaikan daripada peningkatan ekspor lah negara. Ya, dengan perkataan macam itulah, dengan kalau kita ambil balik kefahaman kita daripada stimulus ni, kebaikan berlaku peningkatan ekspor bagi sesebuah negara. Dengan markah. Apa kebaikannya? Yang pertama, meluaskan pasaran ataupun meluaskan pasaran barang ke luar negara. Jadi konsep dia pasaran luar negara. Ini lebih baguslah. Pasaran, maknanya kalau meluaskan pasaran dalam negeri campur luar negara lah. Tapi makna kalau kita kata kita spesifik luar negara, makna juga boleh meluaskan pasaran luar negara. Sebab ekspor tu ialah jual ke luar negara. Meningkatkan keluaran atau penawaran atau saiz pengeluaran menjadi lebih besar. Meningkatkan keluaran, ya, ataupun penawaran, ataupun kita boleh kata saiz pengeluaran akan menjadi bertambah besar. Itu kebaikan angka ekspor sebegitu. Maknanya bila kita nak tambah ekspor, nak tingkatkan ekspor, kita dah boleh agak. Yang pertama, pasaran mesti diluaskan, barulah ekspor kita boleh bertambah. Yang kedua, mestilah kita ada keluaran. Jadi bila keluaran kita banyak, barulah kita boleh tambah ekspor. Jadi maknanya dia boleh meningkatkan keluaran ataupun saiz pengeluaran bertambah besar. Itu kebaikan daripada tafsiran nilai ekspor yang bertambah tadi. Menambahkan peluang pekerjaan. Dan tentulah dua di atas ni akan menambahkan peluang pekerjaan ataupun meningkatkan guna tenaga atau buruh ataupun mengurangkan pengangguran. Ya. Okey. Seterusnya kebaikan ekspor, meningkatkan keuntungan. Meningkatkan keuntungan. Ya. Dan tentulah pengeluar tempatan akan menikmati keuntungan apabila ekspor meningkat. Ya. Okey. Menggalakkan penggunaan teknologi canggih. Ya. Apabila
seperti yang kita ingat tadi, untuk meningkatkan keluaran, maka dah tentulah pelbagai teknologi canggih akan dibawa masuk ke kilang-kilang tersebut. Jadi ini selalu secara tak langsung menggalakkan penggunaan teknologi. Jangan tulis penggunaan teknologi. Sebelum ini pun guna teknologi. Tahun 20 contoh guna teknologi juga. Canggih juga. Tapi mungkin lebih banyak digunakan. Lebih banyak digunakan untuk menampung angka ekspor yang meningkat. Jadi menggalakkan lagi. Meningkatkan lagi. Menambahkan lagi boleh penggunaan teknologi. Meningkatkan penggunaan teknologi. Contohnya. Jadi menggalak boleh, menambah boleh, meningkat boleh penggunaan teknologi. Jangan kita punya jawapan penggunaan pengeluar akan menggunakan teknologi. Ini pengeluar menggunakan akan berlaku penggunaan teknologi contohnya. Penggunaan teknologi tahun 2020 pun ada. Kalau beza dengan 2021 canggih pun hampir sama. Tapi mungkin 2021 lebih banyak. Ataupun menggalakkan pengeluar tempatan menggunakan teknologi. Jadi mesti ada angka yang menunjukkan kebaikan itu menggalakkan. Ideanya penggunaan teknologi tapi menggalakkan tu satu kebaikan. Bila angka ekspor sedemikian, meningkatkan untung tu yang kebaikannya. Kalau kita kata untung tu saja, kita akan memberi keuntungan. Itu idea bagi seorang pengeksport, memang dapat untung. Tapi bila angka tahun 2021 ekspor meningkat, maka kebaikannya meningkatkan keuntungan. Itu kita kena jelas cara menjawab. Meningkatkan kecekapan pengeluar. Kesan daripada penggunaan teknologi, mungkin lebih banyak pekerja-pekerja lebih mahir, maka meningkatkan kecekapan pengeluar. Jangan kita kata kecekapan pengeluar kena ada meningkat. Contohnya, sebagai menunjukkan satu kelebihan ataupun faedah ataupun kebaikan. Kos purata atau kos pengeluaran atau kos purata menurun. Okay. Kebaikan ekspor dan seterusnya mewujudkan hubungan baik. Hubungan baik ini hubungan baik antara negara yang kita ekspor dan dengan negara yang beli barang kita, yang import barang kita. Jadi wujud hubungan yang baik antara dua negara. Meningkatkan pendapatan negara ataupun kutipan hasil cukai meningkat. Jangan kata kita ambil umum saja menghasilkan pendapatan negara. Tahun 2020 pun ada cukai. Ada cukai, ada pendapatan negara. Kita kata memang menghasilkan pendapatan negara. 20 pun menghasilkan pendapatan negara. 21 pun menghasilkan pendapatan negara. Cuma bila berlaku peningkatan ekspor pada tahun 2021, maka meningkatkan pendapatan negara atau meningkatkan kutipan hasil cukai. Mesti ada perkataan meningkatkan ini. Baru menampakkan kebaikan. Kemudian kesan pada imbangan perdagangan dan kesambangan pembayaran apa dia? Memperbaiki. Ataupun imbangan pembayaran perdagangan jadi positif. Lebihan boleh. Imbangan perdagangan atau pembayaran menjadi lebihan. Menjadi surplus. Menjadi positif. Ataupun kalau tidak, perkataan dapat memperbaiki. Ekspor yang meningkat dapat memperbaiki imbangan perdagangan ataupun imbangan pembayaran. Okey. Jadi untuk siri bantu murid kali ini, saya rasa itu saja soalan-soalannya dan juga idea-idea yang saya kemukakan untuk kali ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Lajnah Pendidikan Pasul Selangor dan kita harap Lajnah Pendidikan Pasul Selangor ini terus memberi peluang untuk saya berkongsi ayat pengalaman yang ada pada saya kepada khususnya pada pelajar SPM. Semoga program bantu murid
melalui channel pendidikan Fazlul Selangor ini dapat membantu murid-murid yang mengambil kertas atau mata pelajaran ekonomi di peringkat SPM. Jadi saya rasa untuk kali ini itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.